بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شأو لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hari ini pada tanggal 5 Oktober 2021 bersamaan dengan 28 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah pada petang ini sebagai ganti kelas pagi tadi. Kelas tajwid, alhamdulillah dapat juga kita ke udara pada petang ini, ya, walaupun dalam keadaan kita masing-masing sibuk, terutamanya saya seminggu dulu ni memang sangat-sangat sibuk, ya, mengatur kita punya, yalah, kita punya program azubair.com, ya, yang sedang disusun atur sebab kami baru saja set up, baru bermula, dan insya-Allah jika tidak ada apa-apa halangan, insya-Allah, ya, bermula daripada 20 Oktober. 20 Oktober ini akan kita punya program, kelas-kelas pengajian kita akan bertambah berdikit-dikit. Ya, akan bertambah berdikit-dikit. Begitu jugalah produk-produk kita juga akan mula kita wawarkan pada 20 Oktober nanti insya-Allah. Jadi oleh kerana itu kami kena buat persiapan banyak, pejabat semua nak kena susun, ya. Jadi itulah agak sibuk sikit masa ni. Tapi alhamdulillah pada petang ni dapat kita mengganti kelas pagi tadi sebab kelas pagi tadi ada masalah teknikal sikit sistem kita, ya, jadi tak boleh nak ke udara. Kita ganti pada petang ni insya-Allah, ya. Ada berapa ramai Alam? 17. Okey, baik insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada bersama pada petang ini, yang tidak ada tak apa, mungkin boleh tonton semula rakaman kelas kita ni nanti, ya. Kita masih lagi berada dalam bab yang kedua, tajwid, iaitu hukum-hukum mad ataupun hukum-hukum yang membincangkan panjang harakat 2, 4, 5 dan 6 harakat. Ya, hukum-hukum mad ni iaitu hukum-hukum yang membincangkan bunyi bacaan panjang pada vokal alif, bunyi bacaan panjang pada vokal waw, bunyi bacaan panjang pada vokal ya. Yang mana bacaan panjang tu terdiri daripada 4 kategori, iaitu sama ada 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat. Jadi bacaan panjangnya ada 4 saja. 2 atau 4
atau 5 atau 6 harkat. Tidak ada bacaan panjang 1 harkat, tidak ada bacaan panjang 3 harkat. Tak ada. Ya. Jadi inilah hukum-hukum yang membincangkan bacaan harkat-harkat yang berada pada alif waw ya tadi, sama ada 2, 4 atau 5 atau 6 harkat. Mengikut tandanya dan mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita dah belajar hukum mad muttasil arid lisukun yang kelima, dan pada minggu lepas juga kita dah belajar tentang hukum mad arid lisukun. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan sambung tentang hukum mad lin dan mad iwad. Yang mana keempat hukum mad ni, mad arid lisukun berkenaan bacaan mad ketika waqaf. Mad arid lisukun juga bacaan ketika waqaf. Kan? Ketika waqaf. Dan hari ini mad lin juga bacaan mad yang dibaca ketika waqaf. Dan begitu juga mad iwad, bacaan mad yang dibaca ketika waqaf. Ini saya dah terangkan pada peringkat awal kelas kita dulu. Pada peringkat awal dalam bab hukum mad ni saya dah terangkan hukum mad asli ni berlaku ketika bila, mad badal berlaku ketika bila, kan? Kita dah terang. So hari ini saya ulang balik semula. Hukum mad arid lisukun, mad muttasil arid lisukun berlaku ketika waqaf, juga mad arid lisukun ketika waqaf. Dan hari ini mad lin dan mad iwad juga berkaitan dengan hukum mad yang dibaca ketika waqaf. Baik, untuk itu mari langsung kita pergi pada hukum mad lin. Jom. Ini dia. Mad lin. Mari kita lihat apa itu mad lin. Mad lin nombor, apa dipanggil? Nombor kodnya adalah nombor 7. Ya, nombor kodnya adalah nombor 7. Jadi kita harus ingat mad lin nombor kodnya nombor 7. Asal nombor 7 adalah mad lin. Asal mad lin adalah nombor 7. Tu ya. Dia tak lari dulu tu. Kena ingat tu. Okey. Baik, mari kita lihat apa itu mad lin. Mad lin ini artinya ialah mad lin, mad tukar. Bukan mad tukar ni. Lin ni mad lembut. Saya tengok dalam buku surat berapa ni. Mad lin. Mad lembut. Dalam buku betul. Kat sini salah. Mad lin ni ialah mad lembut. Okey. Mari kita lihat kenapa dia lembut. Sebelum nak tahu kenapa dia lembut, mari kita lihat dulu teori. Apa kata teori? Berlaku apabila bacaan lin, bacaan lembut, bertemu dengan huruf yang dibaca dengan waqaf. Berlaku apabila bacaan lembut, lin itu artinya lembut, bertemu huruf yang dibaca dengan waqaf. Baik, mari kita lihat pada dia punya formula. Formula. Okey. Kita lihat di sini, apa sahaja huruf berada di atas. Di hadapannya ada waw dan ya yang berbaris mati. Okey. Apa sahaja huruf yang berbaris di atas, di hadapannya ada huruf waw dan ya, yang mana waw dan ya ni ada baris mati. Ibu ayah, huruf waw dengan ya ni, apabila dia ada baris mati, huruf sebelumnya mesti berbaris di atas. Okey. Jadi waw dengan ya ni bila dia baris mati dan huruf sebelum baris di atas, ini dipanggil bunyi lin, bunyi lembut. Contohlah, kalau kita letak hamzah kat sini baris atas, jadi hamzah digabungkan, dicampur dengan waw baris mati, bunyinya apa? Bunyinya apa? Au. Kan lembut bunyi itu. Betul kan? Ramai hari ini mad lin yang dia terpijak batu, au. Lembut bunyinya. Kan? Tak payah terpijak batu. Terpijak semut pun, au. Dia kata. Ya, jadi bunyi au itu adalah bunyi lembut. Okey. Ini pula contoh kalau huruf ha. Ha baris atas dia bercampur dengan ya baris mati. Macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi dia, Ibu Ayah? Ya, sudah pasti bunyinya ialah hai. 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 Akan lembut tu. Betul kan? Hai. Kan lembut ya. Jadi bunyi au, hai adalah dipanggil bunyi lembut. Waw dengan ya ni sekiranya dia berbaris mati, maka dia berbunyi lembut. Jadi dia kata tadi pada dalam kotak teori, berlaku apabila bacaan lin, bacaan lembut,
bertemu huruf yang dibaca dengan waqaf. Nampak? Ini bacaan lin bertemu dengan sebarang huruf yang dibaca dengan bintang. Bintang ni artinya dibaca dengan waqaf. Nampak kan? Jadi contohnya khaufi. Khaw, nampak kan? Huruf kha baris atas, depannya ada waw berbaris mati, depan waw ada huruf fa yang dibaca dengan bintang, dibaca dengan waqaf. Di sini pula huruf ghain baris di atas, depannya ada ya berbaris mati, depannya baris mati ada huruf ba yang dibaca dengan bintang, iaitu dibaca dengan waqaf. Jadi waw dan ya di sini mesti dibaca lembutnya, sama ada 2 harkat atau 4 harkat atau 6 harkat. Nah, contoh kalau khauf 2 harkat. Khauf. Itu kalau 2. Kalau 4 harkat. Khauf. Kalau 6 harkat. Khauf. Ni kalau ya dibaca dengan 2, 4, 6 harkat. Kita lihat pula bil ghaib. Bacaan 2 harkatnya bil ghaib. Bacaan 4 harkat bil ghaib. Bacaan 6 harkat bil ghaib. Nampak kan? So waw dan ya yang berbaris mati inilah yang dipanggil mad lin. Ya, bacaan vokal waw, bacaan vokal ya yang dipanjangkan sama ada 2 harkat atau 4 harkat atau 6 atau 6 harkat. Mari kita lihat contoh. Nampak dia berada di hujung. Ni maklin waw, maklin waw, maklin ya, maklin ya. Baik, untuk itu mari lihat dalam buku kita dan saya bacakan contoh ayat ni. Ya, pada pusingan pertama saya bacakan maklin 2 harkat. Pusingan kedua saya bacakan maklin 4 harkat. Pusingan ketiga saya bacakan maklin 6 harkat. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nampak 2 harkat. Khauf. Ayat kedua. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. Aun. Itu wakaf aun dengan 2 harkat. Contoh ayat ketiga. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bait. Itu wakaf maklin pada bait 2 harkat. Contoh ayat ketiga. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim الشتاء والصيف. Saif. Itu kita wakaf maklin dengan 2 harkat. Sekarang saya bacakan ayat 1 hingga ayat 4 ni dengan bacaan wakaf maklin 4 harkat. Dengarkan. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف.
Nampak 4 harakat. Ya, wakaf dia. Okey. Ayat kedua. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ Nampak dibaca diwakaf dengan empat harakat. Contoh lagi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Ya, wakaf bait itu dengan 4 harakat. Contoh ayat yang keempat. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Nampak? Saif. Saya wakalkan maklin dengan 4 harakat. Itu pusingan yang saya wakalkan seluruh maklin 4 harakat. Sekarang pusingan ketiga, saya wakalkan semua maklin ini dengan 6 harakat. Dengarkan. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nampak? Saya wakaf dia dengan 6 harakat. Okey, contoh ayat yang kedua. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ Nampak? Saya wakalkan Fir'aun dengan 6 harakat. Contoh ayat yang ketiga. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bait dipanjangkan dengan 6 harakat. Dan contoh ayat keempat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Saif. Nampak saya wakafkan saif tu dengan Quraisy, dengan saif dengan 6 harakat. So itulah contoh cara membaca madlin, iaitu dipanjangkan sama ada 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Tepuk dada tanya. Tepuk dada tanya apa? Nafas. Yes, tepuk dada tanya nafas. Jangan tanya selera. Okey, baiklah sekarang buaya. Sekarang jom ikut saya baca. Jom ikut saya baca. Ya, ikut saya baca. Mula-mula kita baca dulu 2 harakat. Lepas kita baca 4 harakat, 6 harakat. Begitu juga ke sini, nanti kita buat 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 dan 2, 4, 6 juga. Boleh insya-Allah. Okey, jom ikut saya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Semua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi ni kita buat 4 harakat. Majais kita dah belajar kan? Pilih 2, 4 atau 5. Kita pilih 4 ya. Baik, alladhi buat 4 harakat. Dengarkan. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Khawf. 2 harakat ya. Okey, cuba ibu ayah baca. 1, 2, mula. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Oh, jangan panjang sangat. Khawf. 2 harakat je. Khawf. Khawf. Ini dah bunyi fa dah. Khawf. Itu 2 harakatnya. Okey, cuba sekali lagi, Boy. Sekali lagi. Tak apa, putus-putus nafas, tak apa. Kita faham. Petang-petang ni memang gitulah. Sebab time ni sebenarnya time nak ngantuk dah ni. Okey, sekali lagi. 1, 2, mula. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sama nampak? Min khawf. Apa sebab min khaif lah? Min khawf. 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 Okey, dengar ya. 2 harakat. Sekali lagi. Alladhi, dengar dulu. Alladhi, 4 harakat. At'amahum min ju'in wa tu mak badal. Kita dah belajar dah. Wa amanahum min khawf. Khawf. Boleh ya? Sekali lagi Boya, semangat-semangat sikit. Okey, 1, 2, mula. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jangan panjang sangat, 2 harakat je. Khawf. Jangan khawf. Itu dah ghalib namanya. Sedap sangat. Itu ghalib nama dia. Itu bukan khusyuk, itu ghalib. Okey, baik, itu 2 harakat. Baik, sekarang panjangkan dengan 4 harakat. Ya, 4 harakat. Dengarkan. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Khawf. Cuba ya. Okey. 1, 2, mula. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ada yang sampai, ada yang tak sampai nafas. Cuba sampaikan. Kalau yang tak sampai tu, saya minta maaf banyak-banyak.
Memang takut tak jumpa dah. Sebab nafas dah pendek sangat dah tu. Tunggu masa je. Okey, sekali lagi 4 harkat ya. Okey, baik. 1, 2, mula. Yes, tu dia. Tu dia. Itu wakaf 4 harkat. Baik, sekarang kita wakafkan dengan harkat 6 harkat. Kalau ibu ayah rasa nafas pendek kan, boleh ambil nafas kat sini lah. Kita, yalah sebab kita sedang belajar kan, bukan sengaja curi nafas dah. Kita faham nafas kita pendek. Allazi at'amahum min. Ambil nafas kat situ. Ju'i wa amanahum. Ambil nafas sini pula. Min khawf. Boleh 2 tempat ni ambil nafas ya. Kita sedang belajar, bukan saya sengaja mencuri nafas tak. Tapi saya faham sangat nafas kita pendek. Okey? Baik, dengarkan. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. 6 harkat. Khawf. Boleh insya-Allah? Okey, cuba. 1, 2, mula. Tak sampai. Dia sayuk dengan dia gitu jadinya. Tak apalah, yang penting 6 harkat tu. Yang penting 6 harkat tu, alhamdulillah. Cuma saya nak beritahu di sini bunyinya kha. Kha. Ya, khauf. Khauf yang panjang. Khauf. Khauf. 6 harkat. Tu bunyinya 6 harkat. Baik, itu contoh ayat yang pertama. Sekarang mari kita pergi pada ayat yang kedua. Dengarkan. Buat dulu 2 harkat, lepas itu 4 harkat, lepas itu 6 harkat. Dengarkan dahulu. Wa daraballahu mathalan lilladina amanu ra'ata fir'aun. Nampak 2 harkat je, ini bunyi nun. Aun. Ya? Okey, cuba ibu ayah, cuba. 1, 2, mula. Sekejap. Dia tak bersedia. Dia tak bersedia. Sekali lagi ya. 1, 2, mula. Wa daraballahu ala alladhina amanu mara'ata fir'aun. Itu dia. Fir'aun. Sebut. Sekali lagi. Dengar dulu. Fir'aun. Cuba sebut. Fir'aun.
Yes, itu 2 harakat ya. Baik, sekarang kita panjangkan dengan bacaan 4 harakat pula. Dengar dahulu. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ Cuba ya. Okey, buat ya. 1, 2, mula. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Tu dah panjang sangat pula dah tu. 5 harakat dah. 4 je. Fir'aun. Ini bunyi nun. Aun. Cuba sebut. Fir'aun. Cuba. Fir'aun. Tu dia ya. Jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Okey, baik. Sekarang saya bacakan contoh bacaan Fir'aun dengan 6 harakat. Ada orang kata, "Ustaz, Fir'aun ni orang jahat. Kenapa nak panjang-panjang sangat? Kenapa nak tertib-tertib sangat? Biarlah." Betul, Fir'aun tu orang jahat. Tetapi bila dia menjadi kalamullah, bukan kerana Fir'aun tu jahat, tetapi kerana ini kalamullah. Jadi membaca kalamullah mesti ada SOP-nya. Mesti ikut tertibnya. Okey, baik, sekarang saya bacakan 6 harakat. Dengarkan. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ Okey, cuba ya. 6 harakat. Cuba buat ya. 1, 2, mula. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Yes, tu dia. Berapa harakat? 6 ke 4? 6. 6 kan? Tadi 4 je kenapa? Sekali lagi. Tak aci lalu. Okey, sekali lagi. 1, 2, mula. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون. Yes, tu dia. Tu dia. Baru lulus. Okey, baik. Ini maklin waw, ini maklin ya. Sekarang mari kita baca maklin. Ini maklin waw, ini maklin waw juga. Sekarang mari kita baca maklin ya. Maklin ya dan maklin ya. Kita baca dahulu dua harakat bagi ayat ketiga ni ya. 2 harakat dulu. Dengar. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Okey, cuba. 1, 2, mula. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Jangan panjang sangat itu 4 harakat weh. Kita nak buat 2 je weh. Jangan 4 weh. Ya, jangan 4, 2 dulu. Lepas ni baru 4. Sekali lagi 2 ya. 2 harakat sekali lagi. 1, 2, mula. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Yes, tu dia. Baik, sekarang
dengarkan bacaan waqaf ma'lin 4 harkat. Dengarkan. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bait. Cuba ya. 1, 2, mula. فليعبدوا رب هذا البيت. Oh, jangan panjang sangat. Itu dah 5 dah tu. 4 je. Bait. Cuba. Bait. Tu dia. Baik, sekarang dengarkan bacaan waqaf di sini 6 harkat. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bait. Okey, cuba ya. 1, 2, mula. فليعبدوا رب هذا البيت. Itu dia, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita pergi pula pada ayat yang di bawah ni. Kita buat 2 dulu. 2 harkat, lepas tu 4, lepas tu 6. Okey? Dengar. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Nampak? Sini 2, syita ni 4, saif ni 2. 2, 4, 2. Okey, cuba ya. Cuba bayar. 1, 2, mula. Li'ilafi Quraish. Ikutnya 1, 2, mula. إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ya, itu dia. Okey, baik, sekarang kita buat sini 4, 4, 4. 4 belaka pula. Okey. Baik, dengarkan. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Sayf. Cuba ya. Okey, cuba. 1, 2, mula. Li'ilafi Quraish. Ikutnya 1, 2, mula. إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Semput jadinya. Tak apa. Yang sebut-sebut tu ibu ayah hati-hati ya. Semalam saya pergi Kuala Lumpur semalam. Urusan azubair.com semalam di Kuala Lumpur. Jumpa seorang sahabat lama saya. Bercakap dengan dia semput sangat. Tahu tak kenapa ibu ayah dia semput? Sebulan yang lepas dia telah dijangkiti COVID-19, COVID-19. Jadi dah sebulan sampai hari ni dia bercakap masih semput. Jadi ibu ayah jangan buat semput.
Jangan buat semput. Okey, kena semangat-semangat. Kena kuat ya, sebab kuman ni dia menyerang orang yang lemah. Orang yang kuat imuniti tubuh badannya, dia tak akan serang. Okey? So untuk kuat imuniti tubuh badan kita, jangan baca semput-semput. Baca betul-betul. Ya? Sebab ini kalamullah. Baik, sekarang dengarkan saya baca. Sini 6 harakat. Manakala sini 4 dan sini 6. 6, 4, 6. Okey, cuba dengar. Li'ilafi Quraish. Baik, yang kedua. Ilafihim rih. Bukan reh. Bukan reh. Rih. Tidak ada reh. Tidak ada bacaan imalah di sini. Tidak ada bacaan imalah ya. Jangan baca reh. Dia mesti R-I-H. Rih. Ya, dengar sekali lagi. Ilafihim rih. Lantas syita'i was-sayf. Sayf. Cuba ya. Okay, cuba. 1, 2, mula. Okey, lulus. Nafas panjang. InsyaAllah tak kena COVID-19. Okey, di sini pula. 1, 2, mula. Ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Tu dia. Ada yang sampai, ada yang tak sampai. Semput. Yang tak sampai kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Takut dijangkiti COVID-19. Curi nafas. Betul tu ya. Ya, COVID-19 ni dia tak kena rupa orang. Orang sihat pun dia hentam juga. Yang tak sihat apatah lagi. Ya? Yang penting apa dia? Kereta tua naik bukit susah semput. Macam mana? Tak apa jelas. Kereta tua naik bukit semput. Oh, semput. Keas semput. Oh, yalah. Tak apa keas. Yang penting keasnya keluar rumah selalu. Kalau dah semput tu. Musim-musim ni lah kan. Okey. Baik. Sekarang saya nak minta ibu ayah tolong tuliskan sedikit. Okey. Supaya nampak dengan lebih jelas. Saya minta maaf. Pen marker saya ni lupa aja. Semenjak ni banyak betul benda lupa. Khauf. Ejaannya K. Tak nampak. Tak jelas. K-H-O 1, 2. Tak jelas. Sekejapnya. Ingat tak boleh. Khauf ya. K-H-O Khaw. U-U-F. Khauf. 2 harakat. Khauf. 4 harakat. Khauf. 6 harakat. Ni Fir'aun. Aun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, N. Fir'aun. 2. Fir'aun. 4. Fir'aun. 6. Kan? Right. B-A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, T. Bait. 2. Bait. 4. Bait.
6. Kan? Okey, bawah ni Quraisy. Ra. R-O 1, 2, 3, 4, 5, 6. S-H. Quraisy. Ini pula Saif. S-O 1, 2, 3, 4, 5, 6. F. Itu dia. Saif 2. Saif 4. Saif 6. Itu dia. 2 atau 4 atau 6 harakat. Itu dia. Ibu ayah tulis tu ya. Tulis. Supaya nampak dan mudah lebih faham. Aun, kau, aun. Lepas tu, S-O. S-O apa? S-O? S-O-I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 -S. Oh, dia I. Saif. Dia ni huruf I. Waw ni huruf U. Saif itu P ya. Saif. Fa. F. Baik. F. Huruf F. F bukan P ya. F. P. P itu orang Melayu. F tu orang Arab. F. Kalau saya Jawa campur Arab, dia okey sikit. Roy. R-O. Baik. Jadi buat yang nanti kan, buat latihan. Buat latihan macam ni. Contoh ya. Tengok. Bagi yang dah siap. Buat latihan. Buat 2 dulu. Khauf. 4 pula. Khauf. 6 pula. Khauf. Guna jari tu kan. Ketuk. Ini kaedah Al-Baghdadi. Dia ketuk tu. Baghdadi. Harakat lah tu. Ya. Kaedah Al-Baghdadi dia ketuk itu menunjukkan 1 harakat, 2 harakat. Itu. Ya. Kalau 6 harakat, Fir'aun. Itu 6 harakat. 2, bait. 4, bait. 6, bait. Ketuk. Ketuk dia, ya. Ketuk tu menunjukkan harakat apa tu ataupun saat, jam saat kan. Kalau jam lama-lama dulu. Ting 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 dia bunyi tu kan, jam besar tu. Kan? Ni. Quraisy 2 saat. Quraisy 4 saat. Quraisy 6 saat. Saif 2 saat. Saif 4 saat. Saif 6. Itulah bunyi panjangnya, bunyi harakat. Itu dia. Okey, ada soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan boleh utarakan ya. Kalau ada soalan lah. Setakat ni tak ada. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada soalan. Saya nak soal. Saya nak soal. Okey, soalan pertama. Apakah hukum yang nombor kodnya? Jangan sebut. Siapa sebut nama saya tu? Okey. Apakah nama hukum yang nombor kodnya adalah nombor 7? Matlin. Baik. Apakah tanda matlin? Nombor 7 kod dia. Itulah nombor 7. Tak tanya pun nombor kod. Apakah tanda matlin? Awal dan ya mati tak? Awal dengan ya mati. Ya. Tak betul.
bacaan wakaf, huruf yang dibaca dengan wakaf. Tak Huruf tepat. waw lah. Tak tepat juga. Kena jawab betul-betul. Mak asli yang mati. Ha? Mak asli yang mati. Tak Huruf betul. mak asli mati jadi mak lin. Tak jadi betul. Tak betul. Asli Bukan mak asli. wakafkan. Bukan mak asli. Tidak ada mak asli kat sini. Ada pula. Wakafkan. Kan saya dah beritahu, mat asli Bacaan alif lin waw bertemu ya dia huruf tidak yang ada baris dibaca mati. wakaf. Kat sini waw dengan ya dia ada baris mati. Soalan sekali lagi. Mat asli alif waw ya Bacaan tidak lin ada bertemu baris huruf yang apa-apa. dibaca wakaf. Tapi mat lin waw dengan ya dia ada baris mati. Wa dengan ya. Soalannya, apakah tanda mat lin? Dia dibaca apabila bertemu dengan huruf yang dibaca wakaf. Wakaf. Tak tepat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Saya Zalia, nak silakan. Jawapan ya. Mm-mm. Bertemu dengan waw dan ya yang baris mati, yang bersukun. Baca wakaf. Dan apabila dibaca lin bertemu hurufnya yang dibaca dengan wakaf. Okey, betul. Cuma Oh. panjang sangat je. Tapi betul lah tu. Saya Betul. tiga-tiga dah jawab Jawapan gitu. yang tepat. Hmm. Yang senang. Bacaan lin yang bertemu dengan huruf dibaca dengan wakaf. Bacaan lin Aha. yang bertemu dengan huruf yang dibaca dengan wakaf. Bertemu dengan huruf lin. Bacaan lin, ini Bacaan bacaan lin lin ini. bertemu Hau ni Aha. bacaan lin, ini Yang bacaan lin. dibaca Aha. Rai ini Oh. bacaan lin. Bertemu dengan huruf, depannya huruf fa, depannya huruf nun, depannya huruf ta, depannya huruf shin. Yang dibaca dengan wakaf. Wakaf. Fa yang dibaca dengan wakaf, nun dibaca dengan wakaf, ta dibaca dengan wakaf, shin dibaca dengan wakaf, dan fa yang dibaca dengan wakaf. Ataupun jawapan paling ringkas sekali, waw dan ya baris mati, depannya huruf dibaca dengan wakaf. Paling ringkas. Oh, saya tadi Waw tak dan habis. ya baris mati, depannya huruf dibaca dengan Wakaf. Oh, Itulah akak jawab tadi wa dan ya mati je. Tak lengkap. Tak tepat. Tak tepat. Tak tepat. So jawapan kena tepat. Oh, tak Apa-apa habis. sebab dia begini ya. Ulama ni dia dah menyusun sangat tepat. Maknanya tidak ada sesiapa pun dah nak boleh menyangkah apa yang telah ditepatkan tu. Sebab tajwid ni adalah benda berkaitan dengan undang-undang. Berkaitan dengan peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan ni dia dah tetap begini. Tak boleh diubah-ubah. Betul kan? Kalau kita tengok section pun macam tu juga. Kanun dia dah tetap dah. Dia tak boleh nak ubah-ubah. Sebab dia merupakan peraturan ataupun undang-undang. Ya? Bermaksud kita belajar tajwid adalah sedang belajar tentang hukum hakam yang menggunakan bahasa hukum hakam. Baik itu bahasa Inggeris, kalau kita belajar bahasa Inggeris, saya tak tahu sangat, tapi saya boleh cam. Kalau kita bercakap bahasa Inggeris biasa, dia senang. Tapi bila masuk bahasa Inggeris ekonomi, dah sikit susah. Masuk bahasa Inggeris undang-undang, lagi susah. Betul tak? Betul tak apa yang saya cakap ni? Ya, Ustaz. Ibu ayah sekolah, saya tak sekolah. Ya, saya tak sekolah. Saya tak belajar buku sekolah menengah. Ada yang tak Saya sekolah. tak menempuh sekolah menengah. Saya habis sekolah sampai jam 4 je. Ibu ayah, saya habis sekolah sampai jam 4 je. Darjah 5 ayah saya dah hantar dah mengaji pondok. Macam anak-anak ibu ayah yang hantar tahfiz sekarang, darjah 5, darjah 6 kan? Ada, saya darjah 5. Saya belajar sekolah sampai jam 4 je. Darjah 5 ayah saya dah hantar dah sekolah pondok, mengaji di pondok. Jadi saya tak tahu bahasa Inggeris. Tetapi saya boleh memahami sikit-sikit. Kalau orang cakap bahasa Inggeris biasa, dia senang. Bila cakap bahasa Inggeris ekonomi, dah sikit susah. Bila cakap bahasa Inggeris tentang undang-undang, lagi susah. Betul tak? Bermaksud, begitulah bahasa Al-Quran. Begitulah bahasa Al-Quran. Dia ada kaitan dengan peraturan dan undang-undang. Boleh insya-Allah? Boleh? InsyaAllah. Walaupun saya tak sekolah sampai tingkatan 5, tapi saya berjaya masuk universiti. Saya berjaya masuk universiti. Saya ambil SPM umur 30. Ibu ayah, saya ambil SPM umur saya 30. Lepas tu saya dapat masuk UPN, Universiti dulu pertanian. Sekarang dipanggil apa? Universiti
Putra. Putra Malaysia. Alhamdulillah. Ya. Okey Buaya. So itulah dia Mat Lin. Soalan ketiga. Berapa harkatkah panjang bacaan vokal Lin? 2 atau 4 atau 6? 2 atau 4 atau 6. 6 harakat. Itu dia. Itu dia ya bacaannya. Bacaan harakat bagi vokal Lin. Dia panggil vokal. Kenapa vokal? Sebab waw dengan ya ni bunyi vokal. Hukum mat ni hukum yang memanjangkan bunyi vokal alif, waw, ya. Jadi pada bacaan Lin dia memanjangkan bunyi vokal waw dan dia memanjangkan bunyi vokal ya. Dia tidak ada alif. Ya, memanjangkan bunyi vokal waw dan memanjangkan bunyi vokal ya sama ada 2 atau 4 atau 6 harakat. Boleh Buaya? Ada soalan lagi? Ada dah? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Sekarang jom kita pergi pada kembar dia. Mad iwad. Mad iwad. Mari kita lihat. Mad iwad nombor kodnya adalah nombor 8. Asal nombor 8 je mad iwad. Asal mad iwad je nombor 8. Asal nombor 8 je mad iwad. Jangan lupa. Jangan lupa. Tu ya. Okey, baik. Apa erti mad iwad? Iwad ni artinya tukar. Tukar. Mari kita lihat apa kata teori. Berlaku apabila baris fathah tain, baris 2 di atas, dibaca dengan waqaf. Berlaku apabila baris fathah tain, baris 2 di atas, dibaca dengan waqaf. Contoh, ini dia punya formula. Nampak? Baris 2 di atas yang dibaca dengan waqaf, dibentukkan menjadi bacaan begini. Daripada bacaan an, dibentukkan menjadi 2 harakat. Daripada ban, dibentukkan menjadi ba. Daripada tan, dibentukkan menjadi ta. Apa kan? Okey. Contoh. Ini dia. Daripada bacaan syai'an, dibentukkan menjadi syai'an. Daripada perkataan imanan, dibentukkan kepada imanan. Daripada perkataan musallan, maka dibentukkan menjadi musallan. Daripada perkataan ghafuran, dibentukkan menjadi ghafura. Daripada perkataan binaan, dibentukkan menjadi bina. Dua harakat. Daripada perkataan lanas fa'an, dibentukkan menjadi lanas fa'an. Jadi Buaya tak susah. Buaya nak senang faham, apa saja huruf baris 2 di atas yang dibaca dengan waqaf, Yang di baris 1. mad iwad. Ya, apa saja huruf yang berbaris 2 di atas saja ya, yang berbaris 2 di atas yang dibaca dengan waqaf, maka ia menjadi mad iwad. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. Ini Hamzah ni. Hamzah pada di atas. Tak boleh baca ghusa. Bacaan dia Tak boleh. Tak boleh ghusa. Itu salah. Yang betulnya ghusa. Baru betul. Siapa baca ghusa, maka berdosalah dia. Yang betulnya mesti dibaca dengan ghusa.
itu mesti dipanjangkan 2 Harakat. kerana dia adalah mad iwad. Nampak kan? Okay, yang ni pula. Ila awdanil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Tak boleh syai'an. Tapi mesti syai'a. Diiwadkan dengan 2 harkat. Okay, contohnya ni pula. Amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkum muftara. Ra tu dipanjangkan 2 harakat. Tu dia. Ini pula ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Nampak kan? Jadi semua huruf yang berbaris duduk di atas apabila dibaca dengan waqaf, maka ianya mesti dipanjangkan dengan panjang 2 Harakat. Boleh tak? Faham dah? Itulah mad iwad. Itulah mad iwad. Okey, ada soalan tak? Kalau nak soalan macam ni je lah, saya saja je nak tanya. Sebabnya Ustaz, kalau yang 3 baris bawah tu semua ada alif depan, ada ya, ada ya. Betul. Yang atas tu hamzah saja, tak ada alif depan. Maknanya tetap 2 je ya. Tetap dibaca dengan 2 harakat. Sebab itu Betul. nama mad iwad. Jawapannya mudah je Kak. Ha. Asal. Cakap sebut. Asal. Asal baris duduk di atas dibaca dengan wakaf, automatically dia adalah mad iwad. 2 harakat. Ya, betul. Itu dia. Terima Okey, kasih, soalan terima lagi? Terima kasih. Sama insya-Allah. Mungkin yang lain ada soalan? Ustaz nak tanya sikit boleh? Ya Kak, silakan. Huruf tu kalau di-zoomkan ke depan boleh tak? Pasal saya tanda-tanda kurang nampak jelas. Oh ya ke? Akak tak ada buku ya? Tak ada. Ada sebab buku ada ya? Okey. Buku ada. Hah? Buku Saya dalam belum- buku ada. Buku Saya Tak dalam buku ada tapi akak tu tak ada buku. Akak, kalau boleh akak dapatkan buku saya ni di kedai-kedai Saya buku ada terlupa, jual ya. Kak. Saya. Akak Okey, selesai okey. buku saya ni di kedai-kedai buku ada jual. Dalam Shopee pun Oh ada. ya. Ni dalam Ya, ya. Shopee pun ada. Akak cari dalam Shopee. Shopee saya rasa murah sikit dalam 2. 28 gitulah. Saya dapat Dia murah 2 sikit je dalam itu. Shopee. Ya. Akak cuba dapatkan okey. buku ni. Okey, sebab apa yang saya tulis kat sini ni semua ada dalam buku ni. Sama je. Semua dalam. Muka surat 74, kat sini pun muka surat 74. Sama je. Ya, ya. Itu dia ya. Okey, Akak cuba okey. dapatkan buku ni. Okey? Alright. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, ada soalan lagi tak? Alang. Mana pula? Ada soalan lagi tak? Tak ada dah ya? Tak ada. Baiklah, kalau tak ada ibu ayah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Sekarang ni Ah. pukul berapa? Baru pukul 3 sokong. Baru 3, bagus Ustaz. Tak ngantuk hari ni. Tak ngantuk hari ni ya? Alhamdulillah Kak. Baik, sekarang. Jom buka surah kita, apa ni? Kelas tajwid, surah apa ya? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Okey, buka surah Al-Kahfi. Buka Ya. Al-Quran, buka surah Al-Kahfi. Ayat berapa Ustaz?
Oh, sorry. Berhenti ayat berapa itu? Tak apa, mula pada ayat 1 pun tak apa. Oh, Sebab kita belum baca lagi. oh itu baru betul. Okay. Al-Kafir muka surat 1. Itu terang sampai Sampai ayat ayat 3, ayat 4 itu. 6 lah. Apa Kak? Tak apa. Tak apa, Hari ni Ustaz tak nak baca level lagi. Kita 1. nak tunjuk contoh. Kita nak tunjuk contoh. Contoh. Okey. Minggu lepas kita tak cari lagi contoh mad muttasil arid disukun dan mad arid disukun. Dan hari ni kita nak cari keempat-empat hukum tu, ya. Contoh mad muttasil arid disukun, contoh mad arid disukun, contoh mad apa tadi? Mad iwad Mat dan Iwad, contoh mad apa tadi? Mat Lin. Mad Mad lin. lin. Mad lin. Oh. Okey, jom kita lihat. Oh, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil ujian dah kitab. ni. Okey, kitab. Ini kalau wakaf. Kalau kita wakaf pada kitab, ini adalah ma'arid lisukun. Nombor berapa ma'arid lisukun? Kitab. Tu Nombor berapa? Ma'arid lisukun. 6. nombor 6. Tulis nombor 6. 2 atau 4 atau 6 harakat. Kita pilih 4 harakat. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Ini ma'iwad. Nombor berapa ma'iwad? Mat Iwad nombor 8. Nombor Nombor 8. 2 harakat. Tulis. Itu ma'iwad. Kan? Ini kalau wakaf ya. Kalau wakaf mak disukun. Kalau tak wakaf dia mak asli. Ini dah memang wakaf lah sebab akhir ayat kan. Ini mat iwad. Mat Iwad. Iwaja. Wakaf dengan 2 harakat. Nampak kan? Okey, baik. Berikutnya, jom kita lihat ayat 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Okey, biasa Ibu Ayah wakaf kat mana ni? Hadidah. Syadidah. Syadidah. Okey. Kalau wakaf di sini, ini ma'iwad. Mat Iwad. Syadidah. Ini ma'iwad. Min ladunhu wa yubashiral mu'minina alladhi. Biasa wakaf kat mana? Sebelum ni, saya baca sebelum ni wakaf kat mana? Wakaf dekat Lazi. Salihat. Nalladzina salihat, ya? Ya. Okey, baik. So dah tanda dah ni? Dah. Okey, dah. Baik, jom. Nas-salihat. Bila wakaf sini, ini adalah ma'arid lisukun. Nombor berapa? Mat disukun. Nombor berapa? Mat disukun. Tak ingat mati. Nombor Nombor 6. berapa? Menang. 6. Tu dia. Okey, Ibu Ayah. Kena dapat ringkasan nombor-nombor ni kat mana? Atas kat tajuk itu betul lah. Tajuk. Okey, tajuk tu betul. Sekarang Surat buka 62. Oh, ada. surat 62. 62. 62. Buka muka surat 62. Itu ringkasan dia. Ada 17 hukum mat, itulah ringkasan je. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepi tu kan? Ya, Itulah ya. nombor kod dia. Jadi kalau kita lihat nombor 6, dia tulis dah. Nombor 6, mad arid li sukun. Tandanya macam ni, bacaannya 2, 4, 6 harakat. Kan dalam buku tu. Ini ringkasan. Ini ringkasan tajwid. Oh, Okey. tengok sini. Yang mana ringkasan tajwid ini sebenarnya inilah yang guru-guru saya, ustaz-ustaz saya bila time mengaji Al-Quran, dia akan soal. Setiap murid dia soal 3 perkara. Apa nama hukum tu? Apa tanda dia? Macam mana nak baca? Dia akan soal tu. Apa nama hukum tu?
Apa tanda dia? Macam mana nak bacakan? Jadi apa yang guru saya soal saya tu, saya bukukan. Apa yang ustaz-ustaz saya ajar saya tu, saya buat ringkasan ni. Inilah ringkasannya yang saya bukukan. Supaya orang belajar dengan saya pun dapat benda yang sama dan supaya inilah jariah guru-guru saya. Subhanallah. Masya Allah. Kan? Saya ni jenis orang yang suka membuat jariah untuk guru-guru saya. Saya suka buat jariah untuk guru-guru saya. Saya selalu kadang pergi masjid kan. Tak payah lagi masjid lah. Kadang jumpa orang susah kan, minta sedekah dan sebagainya. Saya bagi duit. Ya Allah, ini sedekah bagi pihak guru saya yang bernama sekian. Kadang-kadang jumpa lagi orang, jumpa kat bank kan. Selalu kat pintu bank ada minta sedekah kan. Bagi sikit, RM1, RM2 ke? Bagi, ya Allah, ini sedekah bagi pihak ayahanda, arwah ayahanda dan bonda aku. Kena macam tu Ibu Ayah. Kena ingat ni orang-orang berjasa dengan kita ni. Ya? Sebab jasa mereka kita tak dapat nak balas. Jadi kita bagi sedekah tu atas niat dia. Ya Allah, kita tolong orang. Contoh pergi masjid. Bubur duit dalam tabung kan. Bubur duit. Ya Allah, ini sedekah bagi pihak arwah, kedua ibu bapakku dan semua guru-guru aku. Letak dalam tu. Ataupun pahalanya untuk dia orang, pahala tu. Pahala tu memanglah untuk dia orang dan untuk kita juga. Ya, untuk dia orang dan untuk kita juga. Tapi jangan lupa, sedekah ni adalah pelancar. Pelancar rezeki. Bila sebut rezeki bukan duit dia saja. Belajar ni pun rezeki. Nak bagi cepat tangkap, cepat faham, cepat dapat belajar, sedekah banyak-banyak. Bertemu dengan huruf lin. Bacaan lin, ini bacaan lin ini. Khaw ni bacaan lin, ini bacaan lin. Rai ni bacaan lin. Bertemu dengan huruf, depannya huruf fa, depannya huruf nun, depannya huruf ta, depannya huruf shin. Yang dibaca dengan waqaf. Fa yang baca dengan waqaf, nun dibaca dengan waqaf, ta dibaca dengan waqaf, shin dibaca dengan waqaf dan fa yang dibaca dengan waqaf. Ataupun jawapan paling ringkas sekali, waw dan ya baris mati, depannya huruf dibaca dengan waqaf. Paling ringkas. Saya tadi waw tak dan habis. ya baris mati, depannya huruf dibaca dengan Waqaf. Akak jawab tadi wadah yang mati je. Tak lengkap. Tak tepat. Tak tepat. Tak tepat. So jawapan kena tepat. Tak Apa-apa habis. sebab dia begini ya. Ulama ni dia dah menyusun sangat tepat. Maknanya tidak ada sesiapa pun dah nak boleh menyangkah apa yang telah ditepatkan tu. Sebab tajwid ni adalah benda berkaitan dengan undang-undang. Berkaitan dengan peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan ni dia dah tetap begini. Tak boleh diubah-ubah. Betul kan? Kalau kita tengok section pun macam tu juga. Kanun dia dah tetap dah. Dia tak boleh nak ubah-ubah. Sebab dia merupakan peraturan ataupun undang-undang. Ya? Bermaksud kita belajar tajwid adalah sedang belajar tentang hukum hakam yang menggunakan bahasa hukum hakam. Baik itu bahasa Inggeris, kalau kita belajar bahasa Inggeris, saya tak tahu sangat, tapi saya boleh cam. Kalau kita bercakap bahasa Inggeris biasa, dia senang. Qayyiman. Ya Allah, ini sedekah bagi pihak arwah, kedua ibu bapakku dan semua guru-guru aku. Letak dalam tu. Ataupun pahalanya untuk dia orang, pahala tu. Pahala tu memanglah untuk dia orang dan untuk kita juga. Ya, untuk dia orang dan untuk kita juga. Tapi jangan lupa, sedekah ni adalah pelancar. Pelancar rezeki. Bila sebut rezeki bukan duit dia saja. Belajar ni pun rezeki. Nak bagi cepat tangkap, cepat faham, cepat dapat belajar, sedekah banyak-banyak. Saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mudah faham tajwid ni bukan apa. Dulu saya pun bodoh juga. Saya dah cerita banyak kali dah pada kelas-kelas saya. Saya ni antara murid yang dulu kerap kena rotan, kerap kena juk ketapi, kerap kena marah. Sebab bahalul. Dia tak berapa nak cerdik masa tu lah. Masa tu dia tak berapa nak cerdik. Tetapi alhamdulillah
Bila makin lama saya tak lupa guru-guru saya. Baik dia marah saya ke dia rotan saya tak lupa tu semua. Ya, saya setiap kali lepas sembahyang saya akan hadiahkan Fatihah. Jumpa orang miskin saya akan bagi atas nama arwah-arwah guru-guru saya, mak ayah saya. Jadi oleh kerana itu mungkin Allah berikan saya keberkatan. Allah berikan keberkatan, saya mudah faham Al-Quran dan insya-Allah saya boleh ajar orang Al-Quran. Subhanallah. Jadi ibu ayah, begitu juga ibu ayah. Ya, ibu ayah yang sedang belajar dengan saya ni kan. Contoh esok katalah pergi masjid ke jumpa orang susah kat mana-mana kan. Sedekah tu memanglah sedekah memang duit kita. Tapi kita niatkan, ya Allah, ni sedekah ini bagi pihak ibu ayah aku yang sangat berjasa dengan aku dan bagi pihak guru-guru aku. Tu dia. Guru-guru aku, ya Allah. Sebab sebab Ustaz Zubair dah dapat pahala dah. Tapi bila kita letakkan juga bahagian ibu, ayah, guru-guru kita, kita dapat lagi banyak pahala. Dan Allah lancarkan semua urusan-urusan kita. Niat juga untuk Ustaz sebenarnya. Tak kisahlah ustaz ke ustazah ke. Kan? Sebut guru-guru tu dah cukup dah. Ya. Ya Allah, ini sedekah untuk semua guru-guru aku. Bong, masuk ada duit tabung masjid. Subhanallah. Tengoklah lepas tu. Barakah datang. Wow. InsyaAllah. Biasa ya ibu ayah ya. Okey, baik. Ya'maluna as-salihat. Ini ma'arif din sukun alif. Inna lahum ajran hasanah. Ma'iwa. Ayat 3. Makithina fihi abada. Ma'iwa. Ayat 4. Wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Ma'iwat. Surah Al-Kahfi ni semua ma'iwat waqaf dia. Okey. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jangan hihim. Hihim. Yaquluna illa kaziba. Ma'iwat. Ma'iwat lagi. Nampak kan? Sebab ma'iwat ni hanya berlaku ketika Waqaf. Ayat 6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala athari. Jangan rihim. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ma'iwat. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ma'iwat. Banyak ma'iwat. Okey. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Ma'iwat lagi. Am hasibta anna
ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Mat reward lagi. Nah, Ibu Ayah, sementara ni kan saya nak cerita sikit lah. Ustaz nak tanya sekejap sebelum terlambat. Yelah. Ayat 1 tu, mana baris 2-nya wajar tu. Saya minta maaf lah kalau saya Tak apa. Okey. Bagus soalan. Dari tadi dah saya nak tunggu soalan. tak ada tadi. Laju sangat tadi. Tak apa. Saya memang saja menunggu je soalan tu. Ustaz. Tak ada baris 2 tu. Mana baris 2-nya Ustaz? Saya tu tak tahu pula makna dia. Okey, baik Dia tak letakkan baris 2 di situ kerana sekiranya ayat itu bersambung, dia menjadi ikhfa hakiki. Okey, satu. Yang kedua, kerana kalau kita nak sambung ayat itu, maka ayat ini dibaca dengan saktah. Saktah. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Saya ulangi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Okey. Cuba dengar saya sambung tadi macam mana. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Dia ada terberhenti seketika. Betul? Ya. Terberhenti seketika itu sepanjang 2 harakat itulah dinamakan saktah. Saktah. Nafas yang sama. Pada nafas yang sama. Maksudnya nafas tak putus. Dia berhenti tanpa memutuskan nafas. Berhenti bacaan selama 2 harakat tanpa memutuskan nafas. Jadi, oleh kerana dia berhenti tanpa memutuskan nafas, ja ni tetap dibaca dengan 2 harakat. 2 harakat. Sebab itu dia tak letakkan baris 2. Asalnya dia ada baris 2. Okey Kak, jawapan tu. Okey, terima kasih. Tapi boleh berhenti kan? Baik, itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, baik Ibu Ayah. Sekarang ada soalan lagi tak? Apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya nak cerita sikit. Okay. Surah Al-Kahfi. Apa di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Kahfi? Salah satunya kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang berlaku di mana? Di negara apa sekarang? Jordan. Kisah Ashabul Kahfi yang berlaku di negara Jordan. Okey. Kisahnya bagaimana 4 orang pemuda yang lari daripada pemerintahan raja yang zalim. Pemerintahan raja yang zalim. Apa hukum lari daripada pemerintahan raja yang zalim, Ibu Ayah? Dari segi hukum fiqh, hukumnya harus. Harus. Okey. Sebab baginda Nabi SAW pun lari daripada orang zalim, lari daripada orang Quraisy pada masa itu, lalu baginda dan para sahabat berhijrah ke Madinah. 2 kali Rasulullah dan sahabat berhijrah. Mula-mula berhijrah ke Habsyah. Berapa tahun Nabi dan para sahabat duduk di Habsyah? Berapa tahun? 3 tahun. Nabi dan para sahabat berhijrah ke Habsyah selama 3 tahun kerana tak tahan dah dengan orang Quraisy yang menzalimi orang Islam pada masa itu. Lepas tu Nabi balik semula ke Mekah. Lepas tu Nabi dan para sahabat akhirnya berhijrah ke Madinah kerana nak lari daripada kezaliman orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Islam. Jadi Ashabul Kahfi ni kisahnya begitu jugalah. Mereka 4 orang pemuda ini, pemuda yang saleh, yang baik ini, lari daripada kejahatan pemerintahan raja yang zalim.
Lalu mereka masuk dalam gua, ya, dan mereka tutup pintu gua tersebut, ringkasnya, dan tidur bersama dengan seekor anjing dia. Betul kan? Bila mereka sedar, mereka dapati anjingnya dah tinggal tulang. Betul kan? Rupa-rupanya mereka dah tidur berapa tahun? 300 tahun. Masya Allah, subhanallah. 300 tahun tertidur. Cuba bayangkan macam mana rupa dia bila dia bangun dia tengok orang sebelah dia. Masya Allah. Ya ke ni? Ya ke ni? Betul kan? Okey. Yang nak jadi saya ambil pengajaran daripada kisah ini bukan masalah tu sangat. Ketika gua mereka telah tertutup rapat. Pintu gua tu dah tertutup rapat 3 tahun ni buaya, tak ada orang buka. 3 tahun pintu batu tu tak ada orang buka. Jadi bila dia nak buka dah tentu ketat. Batu yang ada pada pintu batu tu dengan batu yang ada pada gua tu dah seperti dah bercantum. Betul kan? Seperti dah bercantum. Maksudnya ialah gambaran apa masalahnya, masalah ni yang terlalu dah sampai lekat dah masalah ni. Bagaimana Allah SWT nak mengajar kita menghadapi masalah tersebut? Salah satunya iaitu bertawasul. 4 orang pemuda ni dia bertawasul dengan apa, Ibu Ayah? Sampai terbuka pintu tu. Dia kata, Ya Allah, sekiranya ada kebaikan yang aku buat sepanjang hidup aku ini. Dia kalau kisah dia tu saya lupa dah. Dia ceritakan tentang bagaimana orang pertama dia mengambil apa? Jika ya Allah aku ada menolong mak ayah aku, gitulah. Lebih kurang kan? Ini tolonglah ya Allah, bukalah pintu ni. Maka terbuka sedikit, tapi tak lepas nak keluar lagi. Pemuda yang kedua pun macam tu juga. Ya Allah, sekiranya ada kebaikan yang aku buat sebelum ini, bukalah pintu. Terbuka lagi sikit, tapi tak lepas nak keluar lagi. Sehinggalah yang ketiga, sehinggalah pemuda yang keempat, akhirnya pintu tu terbuka. Walaupun asalnya pintu batu tu dah tutup rapat. Maknanya batu pintu dengan batu gua tu dah bercantum. 3 tahun ni buaya. 300 tahun bukan 3 tahun. 300 tahun ni kalau emas tu dah masak dah. Ya. Emas itu daripada sulfur jadi ke ni jadi sampai jadi bauxite, sampai jadi besi, akhirnya jadi emas. Mana 300 tahun dah masak. Jadi bayangkanlah pintu batu dengan gua tu 300 tahun dia dah melekat. Memang kalau segi akal tak boleh buka dah. Tapi subhanallah dengan 4 orang pemuda ni tadi dia bertawasul dengan amalan soleh dia. Seperti saya sebut Ibu Ayah. Kita kena juga belajar tawasul ni. Tawasul contoh. Pergi masjid, letak duit dan tabung. Ya Allah, sekiranya sedekah aku ini yang aku niatkan untuk ibu dan ayah aku, yang aku niatkan juga untuk semua guru-guru aku, ya Allah, menjadi kebaikan untuk aku dan kebaikan untuk arwah ibu ayahku dan kebaikan untuk guru-guruku, ya Allah. Tolonglah ya Allah selesaikan masalah. InsyaAllah Ibu Ayah, tengoklah lepas tu selesai masalah. Contoh yang kena COVID-19. Ramai mengadu kat saya yang tawar saya. Ustaz, mak saya kena. Ustaz, ayah saya kena. Ustaz. Semua kena. Ustaz Zubir tak kena lagi. Alhamdulillah. Jadi antara benda yang saya beritahu kepada mereka itu je. Nak baik pada COVID, sedekahlah. Ambil duit, tak kisah berapa. Nilai duit tak kisah. Yang penting istiqamah. Okey, setiap kali saya kata jumpa orang miskin minta sedekah, jangan mengeling muka, jangan pandang, cepat pergi kat dia bagi duit. Bagi duit atau apa saja yang ada, beras ke, susu ke, apa yang ada, bagi. Walaupun kat rumah, kat dapur dah tak ada dah. Dah tinggal sikit untuk kita. Tak apa, bagi mana yang ada tu. Tuan-tuan tahu tak? Bila kita bagi sesuatu benda yang kita kat rumah pun dah habis, maknanya benda sangat kita sayangi, kita beri ke orang dengan niat, Ya Allah, apa pemberian aku ni adalah bahagian untuk arwah ibu dan ayah aku. Bahagian untuk arwah guru-guru aku. Mohon Ya Allah, jika ada kebajikan, tolonglah selesaikan masalah itu. Bagi. Dan jangan pandang lagi. Tengoklah lepas itu bayar. Susu yang dah tak ada kat rumah tadi, kita balik nanti, ada orang ketuk pintu, bagi kita susu. Kadang-kadang bukan dapat susu, dapat duit lagi. Kadang-kadang kita tak sangka hutang orang dengan kita 20 tahun dulu, orang tu datang bayar hutang kat kita. Betul Ibu Ayah, ini benda yang kita cerita yang dah banyak berlaku pada orang-orang yang datang jumpa kita. Cubalah buat, itu dia panggil bertawasul.
bertawassul dengan amalan saleh. Amalan soleh ni Ibu Ayah, yang paling penting sekali adalah yang dalam bentuk sedekah. Tolong mak ayah tu sedekah. Tolong guru-guru tu sedekah. Itu semua sedekah. Subhanallah. Tak ada duit ustaz saya nak sedekah. Pergi dulu, pergi. Duduk kat masjid, jaga selipar imam. Imam masuk je susun selipar imam tu elok-elok. Itu sedekah. Bentang sejadah elok-elok kat masjid. Itu kerja sedekah. Sambil bentang tu niat, ya Allah, jika ada kebajikan apa yang aku buat ni, Allah tolonglah selesaikan masalah aku. InsyaAllah Ibu Ayah. Betul, tak percaya buatlah. Sebab itu Nabi ada sebut kan, orang yang dah mati masuk kubur tu, kalau dia masuk kubur, apa benda yang dia minta? Dia tak minta benda lain. Allah, kalau aku nak sedekah. Minta hiduplah nak sedekah. Tu dia. Nampak tak? Orang yang dah masuk kubur tu, kalau diberi peluang, dia akan hidup, dia beri peluang untuk hidup semula, benda pertama dia akan buat ialah sedekah. Ibu Ayah. So, hari ni kita dapat satu petua perkongsian, Ibu Ayah, ada masalah, ada sakit, ada yang kena kanser, ada kena COVID, ada kena macam-macam masalah, ya. Sebab memang dunia tempat tempat ujian. Penawar ialah bertawassul dengan sedekah. Penawarnya ialah bertawassul dengan sedekah. Ustaz. Jangan lupa, nanti sekejap Kak. Jangan lupa pada ibu ayah, jangan lupa pada guru-guru. Masuk duit dalam tabung masjid, ya Allah Tuhanku, ini sedekah untuk bahagian ibu dan ayah aku. Ini juga sedekah untuk bahagian guru-guru aku. Jika ada kebajikan dengan amalanku ini, ya Allah, tolonglah selesaikan masalah aku. Tolonglah ya Allah, baiklah sakit COVID-19 mak ayah aku. Tolonglah ya Allah, sehatkanlah kembali sahabat aku yang kena kanser dan sebagainya. Letak duit dalam tu. InsyaAllah. Okey Kak, ada soalan? Istiqamah maknanya kita buat berterusan, naklah istiqamah kan. Tawasul ni contoh. Tawasul. Sehari RM1, contoh. Tak perlulah sehari RM1,000. Demam pula nanti. Dia nilai tak penting. Yang penting istiqamah. Itu yang kita dah minta dalam semayang. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu istiqamah. Tawasul ini tawasul ni benda yang kita sandarkan. Ya Allah, dengan kebajikan yang kau buat ni, yang dengan sedekah yang kau buat ni, aku mohon denganmu ya Allah, jika ada kebajikan daripada sedekah aku. Maknanya kita mengharapkan sesuatu dengan Allah dengan satu amalan. Itu dipanggil bertawasul. Sekejap Kak Yan, nak tukar bateri. Tukar bateri sekejap. Ataupun kita rasa kita ni tak layak langsung nak bertawasul dengan amalan kita sebab kita rasa kita jahat. Bertawasul dengan baginda Nabi SAW. Kalau rasa malu juga, tak boleh juga, tak pandai juga, bertawasul dengan Al-Quran yang kita belajar. Al-Quran tu, ambil Al-Quran tu, bertawasul. Baca berapa ayat, contoh baca surah Yasin. Kan? Ataupun katalah baca satu muka surat. Ya Allah, sekiranya ada kebajikan daripada bacaan aku ini ya Allah, mohon ya Allah, aku bertawasul dengan bacaan aku ni tadi, mohon ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit aku. Kau sembuhkanlah penyakit ibu ayah aku. Kau sembuhkanlah saudara mara aku yang kena COVID-19 dan sebagainya. Itu panggil tawasul. Tawasul ni maksudnya perantaraan. Perantaraan yang kita lakukan. Perantaraan tu mestilah benda yang soleh, benda yang baik. Nampak kan? Amalan-amalan kita yang baik, kan? Sedekah kita yang baik, bacaan Quran kita yang baik, baginda Nabi SAW lagi lah pemberi syafaat. Kan? Antaranya lagi berselawat, contoh orang yang sakit ataupun keluarga yang sakit. Banyakkan berselawat, niat pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah salawat aku ini sebagai syafaat baginda Nabi, dan mohon dengan syafaat baginda Nabi ini aku bertawasul agar sakit sekian-sekian orang baik, agar rezeki aku banyak, agar segala masalah-masalah ni boleh diselesaikan. Itu cara dia. Macam kita berjanji lah.
berjanji pun betul juga, tapi tawassul ni dia bukan berjanji, dia menggunakan perantaraan. Contohlah, contoh, nak berfaham lagi, kita nak jumpa di Pertuan Agong, boleh ke jumpa begitu je? Tak boleh. Kena pakai apa? Kena pakai adalah melalui Pakai kabel, betul? kabel. Tawassul tu kabel lah. Perantaraan, betul Ustaz kata tadi Perantaraan. perantaraan. Kena ada kabel. Perantaraan. Bolehlah kita doa terus gitu. Kita ada lah benda yang kita perlu buat. Betul lah perantaraan. Contoh. Kenapa ulama' setiap kali berdoa dia berselawat dulu? Itulah selawat. Dia lupa. Sebab kadang-kadang doa kita ni siapa nak minta dengan Allah? Banyak buat dosa. Orang yang paling zalim, paling jahat pada diri sendiri, paling jahat pada keluarga, paling jahat pada orang lain ni, muka kita ni. Nak mohon dengan Allah begitu saja. Tak malu ke? Oleh kerana kita rasa kita banyak salah, maka kita bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita bila berdoa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Nampak kita berselawat pada Nabi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tawassul lah tu. Itu bertawassul lah tu namanya. Tak boleh terus, ya Allah, aku nak ni, aku nak tu, aku nak ni, aku nak tu. Alulah sikit dengan Allah Taala. Siapalah kita? Nampak kan? Penutup doa pun kita bertawassul lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu. Nampak? Itu tawassul dengan Nabi itu. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tawassul lah tu. Yang ramai orang tak tahu sebenarnya dia sedang bertawassul. Sebab kalau kita nak mohon begitu saja, tak mungkin Allah nak bagi sebab banyaknya dosa kita. Tak malu kita. Kalau macam Ustaz macam ni, kalau macam doa tu kan, doa yang makan sakit lutut tu kan, yang kita baca wa iza batashtum jabati, ya Allah sembuhkanlah. Ya Allah tu macam mana? Okey, sebab itu akak, macam saya merawat orang, saya pun baca ayat tu. Tetapi dalam hati saya, ya Allah, aku bertawassul dengan karamah, dengan apa ni? Rahmatnya ayat Al-Quran, bukan bertawassul dengan apa yang kita baca. Yalah. Kita ni banyak dosa. Bertawassul mana minta dengan Tuhan tu, tapi bertawassul bawanya gunakan ayat. Itu dia. Betul kan? Tuhan sembuhkan kita. Ya. Sebab itu kita merawat orang guna ayat-ayat Quran, ru'yah. Kenapa? Ayat Quran dan ru'yah itulah tawassul kita. Itu pun tak ayat Quran lah baca, tapi tak kita. Betul. Dengan izin kalau Allah. Kita tak nak baca ayat Quran pun, boleh seperti yang saya katakan tadi. Sedekah. Ustaz, Ustaz nak tanya Ustaz sikit. Ya. Saya memang jarang keluar. Saya sekali nak ajak keluar. Tapi kalau setiap subuh tu, selepas solat subuh, saya masuk dalam tabung. Macam tu. Lepas tu nanti bila saya keluar, nanti saya bagikan siapa-siapa lah. Yes. Boleh macam tu. Bagus dah tu Kak. Tinggal lagi, akan letak sikit niat kat hati. Ya. Niat sebagai tawassul. Ya Allah, jadikanlah sedekah ni. Amalan tu amalan soleh. Maksudnya kita bertawassul dengan amalan soleh. Iaitu sedekah kita tadi. Ya Allah, jadikanlah sedekah aku ini untuk sekian. Niat kita lah. Itu tawassul lah tu Kak. Itu tawassul. Jangan orang kata pergi masjid letak je. Letak. Boleh. Diterima oleh Allah. Tapi nak makbul, nak mustajab tu susah sikit. Dia susah sikit sebab kita ni banyak dosa. Kan? So, letak masjid-masjid tu letak. Ya Allah, ini sedekah untuk ayah aku, arwah ayah ni, untuk arwah mak ni, untuk sekian orang. Ya Allah, penutup dia. Jika ada kebajikan apa yang aku buat ni Allah, mohon ya Allah, tolongkanlah. Apa? Nak minta selesaikan sakit, nak selesaikan masalah dan sebagainya. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Maknanya niat kita memanglah Allah tahu. Ya. Tapi kita berbicara lah dengan Allah. Ya.
Ya, mana berbicara itu menggunakan tawasul. perantaraan. Senang nak faham kabel. Terima kasih dapat ilmu baru hari ini. Dapat ilmu baru hari ini. Terima kasih. So, apa pengajaran yang kita dapat dalam surah Al-Kahfi, itulah dia. Surah Al-Kahfi dah mengajar kita supaya bertawasul dengan amalan. 4 orang pemuda bertawasul dengan amalannya. Pemuda pertama menyebut amalannya, mohon ya Allah jika ada kebajikannya apa yang kau buat tu ya Allah, tolonglah buka pintu ni. Terbuka sikit. Pemuda kedua pun sebut benda yang sama, terbuka sikit. Pemuda ketiga pun sebut amalan solehnya, minta Allah makbulkan dengan berkat amalan itu. Buka lagi. Pemuda keempat pun sama. Sampai pemuda keempat, seluruh pintu gua tersebut terbuka. Semua masalahnya selesai. Aku lagi. Subhanallah. Dapat kan? Okey lah Ibu Ayah. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Kalau tak ada, saya nak tutup dah kelas kita petang ni. Nak asar dah. Nak asar. Asar cepat sekarang ni, 45 minit. Ya. Okey, ada soalan lagi? Saya nak bertanya boleh Ustaz? Baik-baik, Kak. Ya. Ya, terima kasih. Ini berkenaan dengan sedekah tadi. Okay. Memandangkan kita sekarang ni masih lagi PKP, jadi banyak yang terbatas untuk pergi ke tempat-tempat ibadah. Kalau kita niat waktu tu di rumah saja setiap hari waktu tabung subuh di rumah kita dengan memasukkan duit dalam tabung sendiri, tapi tujuan dia untuk kita bersedekah lah bila kita keluar ke mana-mana nanti kan. Jadi perlu juga ke kita dan dibolehkan ke kita nak menyebut tawasul tadi. Itu boleh. Boleh sangat. Ini tabung contoh. Tabung. Hari 1 Oktober. Ya Allah, ini sedekah subuh aku contoh. Kan? Sedekah subuh aku ni, niat aku ya Allah, ini khas untuk arwah ayahku je. Hari kedua, 2 Oktober. Ya Allah, ni sedekah subuh aku yang aku khas untuk arwah ibu aku saja. Contoh. Kan? Ya Allah, ni. Okay? Bila sampai kita nak sedekah nanti kat masjid ke mana ke, orang ke apa ke, sebut. Ya Allah, sekiranya ada kebajikan apa yang aku buat ni ya Allah, mohon ya Allah, kau kabulkanlah akan segala niat, maksud dan hajat aku. InsyaAllah. Kita tawasul lah tu. Terima kasih. Bermaksud, tawasul ni boleh dibuat pada bila-bila masa. Ketika masuk duit, ataupun ketika kita dah nak bagi duit tu ke orang. Pun boleh. Boleh Kak? Boleh. Ya, okeylah. Setakat itu saja untuk petang ni. Minta maaf lah semalam tak ada kelas sebab semalam saya ke Kuala Lumpur. Ada beberapa hal, antaranya saya pergi ke kilang yang buat produk saya tu. Kan produk tu buat kilang di Kuala Lumpur sebab kilang ni pemiliknya adalah doktor pakar bedah. Seorang doktor pakar bedah. Jadi kami banyaklah berkongsi dengan beliau dan beliau banyak berkongsi dengan kita tentang produk-produk yang kita nak buat. So itulah semalam tak ada kelas pagi semalam kan. Dan pagi besok pun saya turun lagi ke Kuala Lumpur. Jadi besok pun tak ada kelas juga lagi. Gitulah sebab saya nak siapkan sebelum 20 Oktober ni semua. Semua aktiviti saya ada kerja dulu kan. Orang faham. Kalau dah ustaz ada kerja, kita orang faham lah. InsyaAllah lah. Sementara waktu ni. Sementara waktu kan. Sebelum 20 Oktober ni. Sebelum 20 Oktober ni ada banyaklah sikit tugas-tugas nak kena buat kan. Tak apa. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ya. InsyaAllah ya Ibu Ayah ya. InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ampun maaf daripada saya atas sebarang kekhilafan, kelemahan, kekurangan. Ampun maaf banyak. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.